Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam. Betul kan? Berarti itu. Di mana? Di mutasyabihat. Itu kita kata nak start mula-mula balik dah. Lepas tu sambil-sambil tu sambung dibaca tu tak? Ha? Pula? Ada. Mana tu? Kat mana itu? Tanda itu. Kali kedua ni. Kali kedua. Ini ada tanda mana? Alhamdulillah. Baik. Sambungannya hari ini alhamdulillahilladzi amarona bima'rifatihi wa tauhidih. Sambung situ dah. Jadi hari itunya kita telah hurai sikit sebanyak tentang basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim.
Maka pada pagi ini kita sambung lagi. Alhamdulillah. Masuk orang panggil masih di dalam khutbah risalah, khutbah kita, iaitu setelah mana musannif memulakan dengan basmalah, musannif memulakan sekali lagi risalah dia ni dengan alhamdulillah. Kerana hadis Nabi SAW ada datang waridnya sabda Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdalati fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajzam ay bimakna qalilil barakah. Ada hadis Nabi pula marinya, tiap-tiap urusan hijaan yang syarak menganggap penting pada pekerjaan tersebut tetapi tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka hija tersebut tu terputus ekor, berpenyakit juzam, terpotong-potong, dengan makna sekaliannya ialah sedikit berkat. Maka mafhum yang dapat difahami daripada hadis, kalau kita nak berkat banyak, mulakan dengan alhamdulillah. Kalau begitu ada ta'arud, dia panggil ta'arud ni, ada bercanggah. Hadis yang kita bincang pada bulan lepas, Nabi seolah-olahnya mafhumnya suruh mula dengan basmalah, bismillah. Tapi kali ininya dengan alhamdulillah. Nak mula yang mana dulu sepatutnya? Alhamdulillah dulu ke bismillah dulu? Kalau tanya kita kan, ikutlah mana-mana kita. Tapi ulama dia tidak seperti itu. Ulama dia nak mengamal sekalian hadis. Maka ulama kita tanggung bagaimana? Hadis mafhum suruh bismillah. Adapun hadis tentang mula mafhum suruh mula dengan alhamdulillah. Ini dia panggil ibtidaan idhafiyyan. Mula juga tapi nisbah kemudian daripada basmalah. Artinya permulaan idhafiyyan ni sama ada sebelum dia tu tidak ada langsung apa-apa sesuatu, atau ada dah dimulakan dengan sesuatu yang lain. Maka dikatakan permulaan idhafi dia bagi. Tu contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi permulaan sengoti-ngoti dianya memberi salam. Kalau khutbah bahasa bercakap ni. Karena assalam qabla al-kalam. Salam dulu sebelum bercakap. Kemudian alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dia tu ibtidaan idhafiyan, mula juga, tapi mula nisbah kemudian daripada memberi salam. Ataupun khutbah seperti penulisan. Ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mula juga, tapi mula dipanggil idhafiyan. Apa? Nisbah kemudian daripada basmalah alhamdulillah. Gitulah. Ataupun tak ada assalamualaikum ke bismillah ke tak ada, maka alhamdulillah. Selalu dah. Orang panggil ibtidaan juga. Tu mula juga. Sebab tu ibtidaan idhafiyah ni iaitu permulaan yang dibuat mulakan dengan dia tu sama ada terdahulu sesuatu sebelum dia ataupun tidak. Adapun ibtidaan hakikian, permulaan yang dia buat mula dengan dia tu, sesuatu yang dibuat mula dengan dia tu tidak ada langsung apa-apa sebelum daripada dia. Tengok. Sebelum basmalah tu tidak ada langsung apa-apa sebelum bismillah. Itu dia. Habis. Jadi tidak bercanggahlah hadis Nabi SAW. Artinya kita boleh buat amal kedua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tengok. Lagi pula mengikut orang panggil tartibun nuzul. Tartibus suari, bukan tartibun nuzul. Tartibus suar. Tertib surah yang disusun di dalam Al-Quran. Surah yang pertamanya ialah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ayat yang kedua kemudian daripada basmalah ialah Alhamdulillah. Habis.
Maka kata dianya alhamdulillahilladzi amarona bima'rifatihi wa tauhidih. Kalau kita berhenti bunyi gitulah, wa tauhidih. Kalau sambung wa tauhidihi, gitu. Tapi kita baca khutbah ni biasanya nak bagi indah pendengaran kita tu sedap didengar. Sesuatu yang kita baca tu sedap didengar. Biar kita baca dengan mati di belakang. Dia panggil sajak. As-saja'u dia panggil sajak. Bahasa kita pun sajak. Nah, bahasa Arab panggil as-saja'u. Panggil bersajak. Baca dengan berhenti mati belakang. Wa tauhidih. Sebab nantinya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ba'athahu Allahu ta'ala binubuwwatihi wa risalatih. Dia bunyi lagu tu dah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzi la yuharriduna bi izharil haqqi wa i'ladini. Ya bunyi bunyi belakang tu nak lebih kurang bunyi dia tu. Tu dia panggil sajak. Baik, apa terjemahannya? Kita tengok terjemahan dia kata. Puji-pujian itu. Tu dah. Puji-pujian itu. Tu. Jadi puji-pujian tu dia terjemah dengan alhamdu tu dia terjemah dengan puji-pujian. Ini dia ambil alif lam pada kata alhamdu tu dia panggil alif lamul istighraqi dia panggil. Alif lamul istighraqi, mana alif lam yang menghabisi puji. Puji-pujian. Kalau dia kata segala puji, itu dia pakai makna alif lam pada kata alhamdu, alif lam lil jinsi dia panggil. Alif lam jenis, segala puji. Kalau dia kata puji itu, dia buat gitu ya terjemah. Maka itu artinya dia pakai makna alif lam pada kata alhamdu, alif lam lil ahdi, alif lam lil ahdi dia panggil. Alif lam yang termaklum, puji yang dimaklumkan, yang qadim. Mana? Puji Tuhan kepada dirinya sendiri dan puji Tuhan kepada hamba dia. Itu dia panggil alif lam lil ahdi. Jadi terjemah saja tu sebenarnya memainkan peranan bagaimana pengarang ni memahami di dalam bahasa Arab makna dia. Gitu. Bukan sengaja-ngaja dia nak terjemah gitu, tidak. Bukan sengeling sengaja saya pun terjemah gini, puah debunyi segala puji, dah. Ada sebab. Kalau kata segala puji itu, segala puji ni mana menghabisi, mana sekalian jenis puji. Mana dia pakai makna alif lam lil jinsi dia bang. Kalau kata puji-pujian itu, ini dia pakai makna alif lam lil istighraqi dia panggil. Alif lam menghabisi puji. Semua puji itu, gitulah. Dah. Semua puji. Banyak ke puji? Banyak. Tak boleh kita nak hitung. Banyak puji ni. Tetapi ulama sipur ke ada 4. Secara ijma'nya ada 4. Hak banyak tadi tu terangkum di dalam 4 puji. Mana? Puji qadim bagi qadim, yakni puji Tuhan kepada dirinya sendiri. Yang keduanya puji qadim bagi hadis, yakni Tuhan puji makhluk dia. Yang ketiganya puji hadis bagi qadim, yakni makhluk dia puji dia. Yang keempatnya puji hadis sesama hadis. Mana kita makhluk puji sesama kita. Gitu dah. Itu orang panggil 4 jenis puji. 4 jenis puji. Tuhan puji diri dia sendiri. Dia puji makhluk dia. Makhluk dia puji dia. Makhluk puji sesama makhluk. Tak boleh lari dah 4 tu. Tuhan puji hamba dia. Banyaklah dalam Quran. Ni'mal abdu innahu awwab. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tuhan puji Nabi Ayub, Tuhan puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan puji
sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan puji diri dia sendiri lagi banyak dalam Quran. Nah, anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis solata li dzikri. Tak ada Tuhan melainkan aku. Akulah Tuhan sebenar hanya ada. Nah, tu. Maka sembah ibadatkan dirimu tu hanya untuk aku. Diri ke semayamu untuk ingat ke aku. Tuhan raya. Tu Tuhan puji diri dia sendiri tu. Tuhan puji diri dia sendiri tu banyak dalam Quran. Begitu juga hamba puji diri dia. Makhluk puji ke dia. Alhamdulillah. Syukurlah ke Tuhan. Wa syukrulillah. Ataupun kita mujurnya di Tuhan sikit lagi nak accident tadi. Allah mujurlah Tuhan selamatkan aku. Ayalah kat tu. Allah mujurlah Tuhan wi sihat tu badan boleh mari mengajar, boleh mari mengaji. Puji Tuhan tu. Atau makhluk puji sesama makhluk. Mana? Dia puji sesama makhluk. Dia puji ni gini. Beza tu. Ini puji ni dengan makna hamdun. Hamdun ni puji lagu mana? As-sana'u bil lisan ala fi'lil jamilil ikhtiyari. Ala wajhi ta'zimi. As-sana'u bil lisan artinya sebut baik dengan lidah. Sebut baik dengan lidah. Ala fi'lil jamilil ikhtiyari. Kerana perbuatan yang elok, yang baik, yang bahasa usaha seorang. Usaha seorang. Mana orang tu pandai masak, pandailah memasak, sedaplah memasak. Orang tu pandai menega, bijaklah menega. Untung semua, tak ada rugi. Contoh. Mana orang panggil kepakaran memasak, kepakaran menjahit, kepakaran menggubah, kepakaran buat apa-apa, itu bahasa usaha tu. Nampak tak? Bukan comelnya muka awak, hidung macu, penyakut baju. Itu bukan usaha tu. Bukan usaha. Tu orang panggil ittirari. Fi'lul jamili littirar. Kalau sebut baik kepada perbuatan hak bahasa Tuhan buat sedia kala begitu. Panggil fi'lul jamili littirari. As-sana'u bil lisan ala fi'lil jamili littirari. Hak ni dia tak panggil hamdun, dia panggil madhun. Puji juga. Bahasa kita ni sepik bahasa. Pujilah kau kita. Terjemah Melayu puji. Tapi kalau Arab, dia ada beza. Puji kepada perbuatan hak jenis usaha, perbuatan baik yang jenis usaha, atas wajah nak memperbesar, nak mempermuliakan dia, itu dia panggil puji dengan makna hamdun. Kalau puji kepada perbuatan yang molek, yang comel, tapi bukan usaha seorang. Memang begitu dah dia. Comel begitu dah. Rupa parah dia. Budi pekerti dia. Memang begitu. Dia tak ada buat-buat. Maka hal ni dia panggil puji dengan makna madhun. Sebab tu kita puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan puji dengan makna hamdun. Bukan. Tapi puji dengan makna madhun. Orang duk baca qasidah ke apa tu kan. Dia orang panggil madaih. Puji-pujian kepada Rasulullah. Apa? Yang puji kecantikan khalqi wa khuluqin Nabi itu memang hak Tuhan buat gitu. Bukan Nabi buat-buat dak. Bukan Nabi buat-buat dak. Akhlak dan rupa bentuk Nabi kita Muhammad tu bukan Nabi kita buat-buat. Tapi memang hak Tuhan buat gitu dah. Mana dalil? Dalilnya innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat agung. Tuhan sendiri gazet dalam Quran. Qadim artinya sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Bahawasanya akhlak Nabi itu comel. Molek. Bukan Nabi buat-buat macam kita ni kena usaha. Asal kita nak tidur lah. Tu mari orang kau kalau boleh kau pakai pelekat, kembang gantung gitu ya. Lah mari dah menata ni rumah aku lah serabutnya lah. Terpaksa lah kita pakai comel-comel. Ngadak ke dia sembuh minyak wangi sikit-sikit kira kerana wibau wangi. Memang kita pun duduk dengan dalam hati cepatlah berambuh aku nak tidur dah ni ingat. Kan kita gitu. Kita orang panggil buat baik kita tu usaha kita, pura-pura kita, mujahadah kita, lawan nafsu kita. Adapun Rasulullah tidak. Memang begitu dah dia. Tabiat dia, akhlak dia memang begitu dah Tuhan buat. Tak ada kata Rasulullah buat-buat. Dah. Macam kita buat-buat, tak ada orang ngekeng depan TV semua hari-hari tengok TV. Tapi kalau orang mari
TV tutup dengan sejadah. Nah, wasbah tak lepas tangan. Ada ustaz tak ada TV ke apa? Ada, duduk belakang sejadah tu kata. Untuk tengok TV. Kita letak dengan sejadah supaya ingat kau supaya tu. Jadi warok tiba-tiba jadi warok. Jadi juru pemelekat tiba-tiba nampak kelekak wasbah tangan. Tak cukup tangan kata tekak pula. Kita ke lagu tu pura-pura ataupun usaha maknanya mujahadah, lawan nafsu hak jahat. Boleh jadi laka pura-pura dul lakonan tu. Lakonan nak jadi baik ataupun memang dia usaha nak jadi baik sungguh. Artinya baik kita tu fi'lul jamil kita tu lil ikhtiyar. Hak kita kena ikhtiar, kita kena usaha. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam comel Rasulullah, akhlak dia atau rupa bentuk paras kejadian dia. Segak tak segak dia, itu memang aslul khilqah dia panggil. Asal kejadian. Maka kita puji hak jenis lagu tu tak panggil hamdun. Dia panggil madhun. Itu dah. Terbalik sikit. Terbalik huruf sikit. Itu dalam bahasa Arab. Kita puji belaka lah. Tak ada beza lah. Tu. Kita tu tak ada bahasa perkataan hak lain-lain. Puji belaka. Tidak kata kalau puji perbuatan hak usaha, puji. Kalau perbuatan hak jenis asal kejadian, jipu. Tak ada gitu. Terbalik huruf tu tak ada. Puji belaka. Arab ya ada. Kalau puji perbuatan yang bahasa usaha, dia panggil hamdun. Kalau puji perbuatan hak bahasa asal kejadian, dia panggil madhun. Gitu dah. Tapi ala wajhi ta'zim. Kena ingat. Atas wajah memang nak membesarkan dia. Dia menyanyi. Suara dia sedap sungguh. Kita, suara awak ni sedap ni. Kalau buat album laku ni. Memang sedap sungguh. Tapi kalau suara dia, supaya penyepak, kata puru tu. Cuma kita pun puji juga. Bukan puji, pada sebut baik juga. Dia duduk menyanyi bila ayo ya. Kata dia ni suara dah lapor taik ni. Duduk menyanyi bila air. Jaga aku nak pong dia. Dia keluar bila air, kita kata, suara awak ni sedap tau dah. Rasa kalau awak masuk tanding, ke kalah Zain Azim ke apa. Dia pun, ya kau. Saya kali pertama dengar orang kata suara saya sedap ni. Makan pong orang panggil. Padahal kita kata gitu tu, nak menghinakan dia. Itu dia tak panggil puji. Dia panggil istihza. Dia panggil memperolok-olok. Buat menganjing dia panggil. Maka puji ni sebut baik perbuatan hak molek bahasa usaha, tapi dengan niat nak memuliakan dia, nak membesarkan dia. Gitu. Kalau sebut baik tapi bukan niat nak membesar, nak menganjing dia panggil. Nak merendah-rendah, lil ihanati, nak menghinakan dia. Itu dia panggil istihza. Dia tak panggil puji, dia panggil istihza. Memperolok-olok, atau bahasa kapu kita kan ni menganjing. Buat menganjing. Pong punya pong. Pong. Jadi kalau orang tu makan pong siap gemuk bucik dia dengan sebab makan pong. Itu dia panggil puji dah. Puji dari segi bahasa. Puji dari segi syarak ni pula, atau bukan syarak, puji dari istilah. Puji dia ada dari segi lughah, ada dari segi istilah. Puji dari segi istilah, fi'lul yumbi. Fi'lun yukhbir atau fi'lun yumbi. Perbuatan yang mengkhabarkan. Perbuatan yang menceritakan. Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang keagungan, kebesaran sang pemberi nikmat. Tu. Sama ada perbuatan tu daripada lidah, atau anggota tubuh badan, atau perbuatan hati. Itu dipanggil puji dari segi istilah. Tu. Contoh seperti kita semaya. Kita semaya ni, anggota kita akik tangan, anggota kita rokok, anggota kita sujud. Betul tak? Kemudian mulut kita duk sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, ka Allahu akbar kabir, baca mulut.
Hati kita tu pula, nah, apa? Sedar kata kita ni sedang menunaikan perintah Allah Ta'ala. Maka hak ni dia panggil puji dari segi istilah. Tahu tak? Puji. Walaupun kita tidak orang panggil apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dah, tak sebut itu. Kita rokok, kita sujud, kita iktidah, kita duduk antara dua sujud. Nah, mulut kita baca tasbih, baca doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Patut hati kita sedar apa yang kita buat. Maka perbuatan lidah kita, perbuatan anggota kita dan perbuatan hati kita ni menceritakan tentang kebesaran Sang Pemberi nikmat. Maka hak ni dia panggil puji dari segi istilah. Itu. Kemudian puji dengan syukur ni dia tidak sama semuanya. Tidak sama. Puji dengan syukur dia ada berbeza. Tiap-tiap puji belum tentu syukur. Tiap-tiap syukur pasti puji. Gitu. Pasti puji. Tiap-tiap puji belum tentu syukur. Tapi tiap-tiap syukur pasti puji. Ya ada umum khusus min wajhin kalau tak silap gitu dah. Tu. Tiap-tiap puji belum tentu syukur, tiap-tiap syukur pasti puji. Mana? Syukur dari segi bahasa sama seperti puji dari segi istilah. Gitu. Iaitu perbuatan menceritakan tentang kebesaran Sang Pemberi nikmat oleh seorang yang bersyukur tadi. Sama ada perbuatan lidah, hati ataupun anggota tubuh badan. Itu syukur dari segi lughah, dari segi bahasa. Syukur dari segi istilah pula ialah sarful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlihi. Itu. Sarful abdi, menggunalah oleh seorang hamba akan pemberian yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Ikutlah. Nikmat harta, nikmat sihat tubuh badan, nikmat anggota tubuh badan, nikmat isteri, nikmat anak-anak, nikmat pangkat, nikmat hidup, semua nikmat. Nah, dia guna pemberian Tuhan tadi tu, apa yang Tuhan beri ke dia tadi tu. Nah, mengikut apa Tuhan jadikan benda tu kerana apa? Maka dia buat seperti itu. Dia gunakan untuk tu. Mata dia guna tengok Al-Quran, tengok hadis Nabi SAW, tengok perkara-perkara yang tidak dimurkai oleh Allah, bukan perkara maksiat dan sebagainya. Maka dipanggil hamba tu bersyukur dengan mata dia. Karena dia menggunakan pemberian Allah, mata penglihatan dia ni, mengikut apa hak Tuhan buatkan mata penglihatan ni kerana apa? Tujuannya. Gitu. Hikmatnya untuk apa? Maka dia guna untuk tu. Maka dipanggil syukur. Itu dia panggil syukur dari segi istilah, dari segi syarak. Sarful abdi 'ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlihi. Itu dia panggil syukur dari segi istilah. Maka syukur nilah hak Tuhan kata wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Maka kerana itu tiap-tiap puji belum tentu syukur. Tapi tiap syukur pasti puji. Mana lagu mana Ustaz pening saya? Gini contoh mudah saya bagi. Dia seorang tu pergi kedai tiket nombor ekor. Kedai Toto. Tahu deh? Kedai tiket nombor ekor, kedai judi. Dia pun tiket nombor ekor. Haram tak kerja judi ni? Haram. Tiba-tibanya bila dapat tiket nombor ekor dia tu, tengok-tengok boleh 10 juta. Boleh 10 juta. Dia pun alhamdulillah ya Allah, rezeki yang Engkau kurniakan ini. Syukur kau panggil? Syukur kah? Bukan tak syukur tu. Syukur abahmu kata ni judi. Nah. Tapi puji lah. Puji. Puji tu puji, sebut baik. Tapi orang tak panggil syukur, bahkan kufur nikmat tu dia panggil. Apa? Sebab menggunakan nikmat hak Tuhan beri tangan kaki dia tidak mengikut apa hak Tuhan jadikan kaki tangan tu kerana apa. Atau tak panggil syukur gitu. Orang panggil kufur nikmat. Walaupun dia alhamdulillah siap nasyid depan kedai Toto tu dah. Alhamdulillah pujian bagi Allah. Nah,
Orang tak panggil syukur. Tu. Sebab dia tak guna nikmat Tuhan bagi mengikut apa Tuhan jadi. Nah, berjudi Tuhan tak suruh kita berjudi, bakal haram kita berjudi. Tiba-tiba dia pergi berjudi, maka kufur nikmat Tuhan. Walaupun dia kata alhamdulillah. Nah, atau dia boleh ngita nak darah orang. Nah, alhamdulillah hari ni boleh ngita mak limuh tu ya. Nah, orang tak panggil syukur tu kufur nikmat. Faham tak? Maka tiap-tiap puji belum tentu syukur. Nampak? Tiap-tiap puji belum tentu syukur. Tapi tiap-tiap syukur pasti puji. Pasti puji. Dia tak kata alhamdulillah. Lepas tu dia bersedekah. Nampak tak? Dia bersedekah. Maka nikmat hak Tuhan beri itu dia mengikut apa hak Tuhan suruh tak? Tuhan kehendak tak? Nah, maka orang panggil syukur tak? Syukur. Puji tak? Puji. Mana? Puji dari segi istilah tadi apa? Perbuatan menceritakan tentang kebesaran sang pemberi nikmat. Sama ada dia dapat nikmat tersebut atau tidak dapat nikmat. Tu. Mana perbuatan? Sama ada lidah atau anggota. Maka hak ni anggota tu badan. Tak ada kata alhamdulillah berapa, ambil duit, pak, boleh tabur masjid. Syukur tu dia panggil. Syukur. Puji dengan tangan dia. Puji dengan tangan dia. Dia tak sebut baik. Tapi perbuatan dia menceritakan keagungan sang pemberi nikmat. Tu dengan sebab dia sedekah tu menyatakan sang pemberi nikmat dia sangat murah. Sangat boroh. Sangat boroh. Orang yang takut nak bersedekah ni seolah-olah Tuhan dia tu miskin. Tuhan dia tak mampu nak beri rezeki lebih pada tu. Nak sedekah ke masjid. Habislah duit aku. Lah. Tuhanmu sesak ke? Mana dia menghina Tuhan dia tu. Faham tak? Tuhan dia tidak gitu. Tuhan dia maha kaya. 10 riyal hak mu dapat tu pun Tuhanmu hak beri. Apa Tuhanmu tak boleh beri 200 riyal? 300 riyal lagi. 100 riyal, 500 riyal, 1000, 2000, 10,000. Tuhan maha kaya. Maka sebab tu orang yang bersedekah ni dia cerita tentang sang pemberi nikmat keagungan dia. Bahawasanya Tuhan dia maha luas, maha kaya. Tak ada sepik harta tengok. Walaupun dia tak kata dengan mulut, dengan perbuatan dia. Maka dia panggil syukur pun dia panggil, puji pun dia panggil. Tu lagu tu dah. Habis. Kalau gitu, pujian itu. Pujian mana? Iaitu puji hak pak hak malam ni. Tuhan puji diri dia. Tuhan puji makhluk hamba dia. Ni dua puji ni qadim dia panggil. Qadim. Tuhan puji diri dia tu sedia kala. Tuhan puji hamba dia pun sedia kala. Bukan baru puji dah. Sedia kala lagi. Sedia kala lagi Tuhan nak puji nabi-nabi dia, rasul-rasul dia. Sedia kala lagi Nabi nak puji orang-orang beriman yang berserta dengan nabi-nabi dia, dengan rasul-rasul dia. Walaupun nabi-nabi tersebut belum ada lagi. Orang-orang mukmin ketika tu belum ada lagi. Hanya kun hizab. Tuhan tu siap dah memuji hamba-hamba dia. Jadi dua puji ni qadim. Mana qadim? Sedia kala. Bukan baru puji tak. Bukan Tuhan baru puji. Bila sahabat Nabi ada barulah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u. Barulah Tuhan puji sahabat. Bermakna Tuhan baru tahu sahabat ni bagus, molek, juru. Belum ni Tuhan tak tahu ke lagu mana? Dah. Tuhan tahu sedia kala lagi sahabat Nabi berjuru bagus. Dan Tuhan nak sedia kala lagi sahabat Nabi tu baik, juru bagus. Tuhan puji sahabat baik juru ni sedia kala lagi. Cuma Tuhan buat sahabat tu baru. Tu baru. Buat tu baru. Tu nanti kita mengaji di sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, kalam nanti kita akan lebih jelas lagi. Khijai Tuhan dia panggil. Jadi puji Tuhan kepada diri dia sendiri tu qadim, sedia kala. Tuhan puji makhluk dia pun qadim. Sedia kala. Jadi dua jenis puji ni sedia kala. Adapun makhluk dia puji dia. Ni baru. Kita memuji Tuhan. Bila? Baru. Baru. Kita memuji sesama kita. Baiknya, berjuruhnya, pandanya, sedaknya suara kau berapa kau ikutlah. Ni pun baru.
Nah, baru. Maka semua puji tak ada. Segala puji tak ada. Puji-pujian itu, segala jenis puji tu, semua puji tak ada itu lillahi. Ai mustahiqun lillah, mukhtasun lillah, milkillah. Boleh pakai 3 makna lam. Sama ada lamul milki, mana segala puji itu milik Tuhan belaka. Boleh pakai gitu. Ataupun boleh pakai lamu tak sedap suara pun. Batuk buat. Lamul ikhtisas dia panggil. Lam menunjuk mana khusus. Mana segala puji itu ketentuan khusus kepada Tuhan saja. Boleh? Boleh pakai makna gitu. Atau lamul istihqaqi. Apa? Segala puji tadi itu hak Tuhan belaka. Bukan hak orang lain dah. Hak Tuhan belaka. Boleh. 3 makna tu sah. Jadi segala puji atau puji-pujian itu hak Tuhan belaka. Boleh. Atau khusus. Khusus untuk Tuhan. Boleh. Bila kata khusus untuk Tuhan, orang lain tak boleh. Betul tak? Macam parking ni, khusus untuk tu imam. Makmum pergi parking juga, nyepak kau tu imam. Nah, tak nampak tu tulis dah. Ke parking ni khusus untuk tu imam. Pergi parking juga kereta ya. Marah tu imam. Marah lah muka khusus untuk tu imam parking ni. Hari puji ni khusus untuk Allah. Alhamdulillah, segala puji tu khusus untuk Allah. Mukhtasun lillah. Tiba-tiba orang lain ada juga rasa khusus untuk dia puji. Salah tak? Salah. Tu. Maka sebab tu apabila orang puji kita sifat kita, maka kita tu orang yang mengambil hak Allah. Ataupun orang yang merasakan pujian itu tidak khusus untuk Allah. Atau kita orang yang merasakan puji itu milik kita juga selain daripada milik Allah. Salah. Orang puji kata Allah tu imam, suara tu imam sedaplah baca Quran. Mocik kat kalau tu imam, jadi tu imam. Nak 1 rakaat surah Al-Baqarah tak apa tu imam. Mocik sanggup duk caca diri dah tu. Tu imam pun luar lubang hidung. Tengoklah kita mengaji di mana Quran. Tu orang panggil tu imam bodoh. Ataupun tu Bilal. Atau mocik kalau tu Bilal lawan azan. Tak bunyi, tu mocik sabar dah masjid. Sedapnya suara tu Bilal. Tu Bilal pun luar lubang hidung suara. Lah tengok kita mengaji taranum dengan siapa dah tu. Tu Bilal bengok. Ataupun ustaz kali pun gitu juga. Allah ustaz kalau mengajar kat 3-4 jam mocik tak rasa letih lenguh gapo pun. Sedap sungguh. Ustaz pun luar lubang hidung suara. Tengok kita mengaji mana Baghdad, Jordan, Mesir, Kata Langit, 7 martabak mana. Tu yang lain. Ustaz gila. Apa gila bengok bodoh? Sebab bila orang puji dia sipek dia. Tak gila apa? Orang ni buat kerja gila ni. Macam orang hak parking kereta tempat tu imam. Buat kerja gila ni. Orang buat dah ni parking tu imam, dia pergi parking juga. Kerja gila nak balas tu imam kayak gitu. Ni kerja gila ni balas dengan Tuhan ni. Ambil hak Tuhan. Padahal puji ni hak Tuhan belaka. Maka sebab tu apabila orang puji kita, salah besar kita simpan puji tu untuk kita. Hak sepatutnya apabila orang puji kita hantar balik puji tu ke Tuhan. Orang puji kita pandainya mujahid, pandainya mu mengajar, pandainya mu baca Quran ke ikut pandailah. Sedapnya suara mu baca Quran ke ikut. Orang puji kita, orang sebut baik atas perbuatan hak kita usaha, orang sebut baik. Maka ketika tu dalam hati kita tu jangan duk simpan puji kepada diri kita. Lepas tu hantar klik ke Tuhan. Dalam hati kita kata, hak Tuhan belaka ni. Jangan duk luah lubang hidung ini. Astagfirullahalazim. Hak Tuhan belaka lah ni. Kurnia Tuhan belaka lah ni. Amung tak ada sikit abuk-buk. Dalam hati tu gitu. Dalam arak kata, hadza min fadli rabbi. Tapi itu hak arak lah. Tak perlu kecek bahasa arak tak apa. Hak penting adalah hati kita. Hati kita tu hak penting. Ni nak kau nak kecek bahasa arak tu kena belek. Hadza min fadli. Hadza, orang puji kita pun Allah nanti dulu tak ingat dah. Berapa hari tu ada tulis dah. Hadza min
fadli rabbi. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Ayo kopi ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ayo kopi? Teh? Oh, baru iya. Ini. Kalau kopi lagi segar. Jadi, bukan suruh kata dengan mulut saja. Hati tu biar berasa gitu. Tak ada guna kita mulut kata hadza min fadli rabbi, tapi hati, tengok siapa. Jadi tu. Nah, mulut tak kata tak apalah hadza min fadli rabbi. Hati tu biar rasa hadza min fadli rabbi. Mana? Ini kurnia Tuhan aku ni. Mana? Hei, hak Tuhan belaka ni. Mana duk berasa luah lebih hidup ni? Astagfirullahalazim. Jangan. Hak Tuhan belaka ni kepujian ke apa? Hak lebih, hak mulia, hak baik. Tu gitu. Tu. Barulah kita tu orang benar-benar faham kita sebut alhamdulillah. Hari-hari baca alhamdulillah dalam sembahyang. Tapi tak faham. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tu hak Tuhan. Tuhan yang menjadi kesemesta alam. Duk baca sama, segala puji, semua jenis puji tu hak Tuhan. Khusus untuk Tuhan. Milik Tuhan belaka, tak ada satu pun milik lain pada Tuhan. Tiba-tiba orang puji kita rasa milik kita. Rasa kita hak kita. Rasa ada juga khusus VIP kita dengan puji ni. Hai, tak betul tu. Salah tu. Betul tak? Tu. Habis itu. Baik. Puji-pujian itu bagi Allah. Hak bagi Allah. Ketentuan khusus bagi Allah. Milik bagi Allah. Boleh pakai 3 makna dah. Habis itulah. Allah tu siapa? Allazi amarona. Allazi amarona bima'rifatihi wa tauhidih. Allah tu ialah Tuhan yang menyuruh, yang memerintah akan kita. Tengok. Bila sebut kata amar, perintah, kalau kita mengaji dalam ilmu usulul fiqh, al-amru haqiqatan lil wujub. Perintah ni asal maknanya ialah wajib. Sehingga ada dalil yang lain yang menunjukkan perintah tersebut tu tidak wajib, maka turunlah kepada ranking yang kedua. Mana? Sunat. Jadi bila sebut kata Allah Tuhan yang menyuruh, yang memerintah, yang mengarah akan kita. Mana kita ni diperintah. Kita ni disuruh. Kita ni apa lagi? Dipaksai. Dipaksa. Ya, diberati. Ya belaka tu. Maka kita tu dipanggil mukallaf. Orang yang diberati dengan perintah. Orang yang diberati dengan suruhan Tuhan. Suruh ke apa? Suruh itu takluk pada kata amara. Suruh dengan mengenal akan dia, akan Allah. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Quran Allah Ta'ala firman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, fa'lam artinya hendak ketahuilah olehmu. Itu i'lam, ketahuilah, utlubul ilma hatta tata'allam. Tuntut olehmu akan ilmu sehingga kamu mengetahui. Itu. Tahu ke apa? Allah Tuhan yang sebenar, yang ada. Tuhan yang sebenar selain Allah tak ada. Gitu dah. Jadi disuruh kita kenalkan dia. Itu satu. Lagi dalam Quran kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak aku jadikan jin dan manusia illa melainkan liya'budun. Hikmahnya untuk ibadat mereka itu. Apa arti ibadat mereka itu? Yang mengabdi diri mereka itu. Abdi diri ke siapa? Ke Tuhan. Maka sebab tu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma raisul mufassir, ketua bagi ulama tafsir.
Dia kata liya'budu ni arti apa? Liya'rifun, supaya mengenal Allah Ta'ala. Itu. Maka begitu juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bila dia kata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak ada tegah, Nabi tak ada marah, Nabi tidak ingkar, berarti menjadi sunnah takririyah. Mana Sayyidina Ali kata, awwaluddini ma'rifatullahi, awwaluddini ma'rifatullahi. Apa maksud? Yakni yang terpenting dalam urusan agama. Awwaluddin ay al-muhim fi amriddin. Itu maksud. Bukan awal yang pertama, bukan. Awal dengan makna yang terpenting. Itu. Sekejap agama ni semua penting. Semaya penting, puasa penting, tutup aurat penting, taat ibu bapa penting, semaya penting, haji penting, zakat penting, semua penting. Tapi semua sekali itu kita buat kerana siapa? Lillahi ta'ala. Maka kena Tuhan tu ialah yang terpenting daripada segala hak terpenting. Itu maksud. Artinya awwaluddini ay al-muhim fi amriddini. Yang terpenting sekali dalam hijaan agama, ma'rifatullahi, mengenal akan Allah. Artinya apa? Ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyah. Mengenal hukum ketuhanannya Allah dan mengenal hukum sifat ketuhanannya Allah. Itu dah maksud dia begitu. Sebab jangan salah faham. Sesek ni, sesek batiniah pokok sesat ni pun guna ayat awaluddin ma'rifatullah juga. Dah. Awaluddin ma'rifatullah juga. Awal-awal agama mengenal akan Allah, tapi maksud dia beza tu. Dia panggil kalimatul haq wa uridu biha bil batil. Kalimah tu sebenar. Quran, hadis, perkataan sahabat. Tetapi tafsiran dia tu batil, sesat. Maksud dia yang katakan, hijrah pertama agama ni ialah kenal Allah. Jangan semaya lagi, jangan puasa lagi, jangan zakat lagi, jangan tutup aurat lagi. Maka ada makcik tu tak semaya, tak tutup aurat, tak puasa. Dia kata makcik apa tak semaya? Makcik belum kenal Allah lagi. Siap. Lepas tu kenal Allah ni lagu mana? Bukan macam ni. Bukan ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyah. Dia kenal Tuhan. Ainuz zat wa haqiqatus sifat wa haqiqatuz zat wa haqiqatus sifat. Kenal ain diri zat, hakikat sifat. Memang sesat. Tu bagaimana zat Tuhan? Di manakah Tuhan? Tuhan di martabat mana? Kita ialah Tuhan ialah kita. Siap. Lepas tu yang ngatik dalam gelap. Maka dia pun nampak ada cahaya berkelip-kelip duk keliling atas kepala dia. Kalau cahaya tu berkeliling atas kepala dia, masuk atas ke atas kepala dia, masuk dalam diri dia. Esok dia pun cerita ke orang, kemarin Tuhan mari jumpa dia. Tuhan ni bercahaya berkelip-kelip. Betul Quran kata Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit bumi. Siap. Cahaya sungguh. Saya duk ngatik mari tu, mari cahaya. Mutar ke atas kepala saya. Tuhan lah Tuhan. Lama Tuhan duk main mutar ke atas kepala, dia masuk atas hubung-hubung saya pula. Masuk dalam diri saya. Akhirnya saya ialah Tuhan, Tuhan ialah saya. Saya makrifat paling tinggi ni. Habis. Ni contoh pokok sesat. Guna perkataan yang betul, tapi maknanya batil. Jadi sebab tu Quran, hadis, perkataan sahabat, asarus sahabat, perkataan alim ulama, kita mesti kena faham dengan sahih. Tak cukup dengan hadis sahih, tapi faham kita juga kena sahih. Hadis ni sahih Ustaz. Dia faham ke mana? Ustaz faham gini-gini. Karut faham tu. Tak jadi. Sumber kena sahih, kefahaman juga kena sahih. Jadi perkataan Sayyidina Ali yang dikatakan sunnah takririyah. Sebab apa kata sunnah takririyah? Banyak kalau kita baca kitab Jawi kan. Ulama dulu dia tulis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddini ma'rifatullah. Betul tak? Sebenarnya bukan Nabi sabda dengan makna perkataan Nabi, tapi sabda situ dengan makna ikrar daripada Nabi. Karena sunnah itu ada 3. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah.
Sunnah fi'liyah maknanya sunnah qauliyah artinya benda hak Nabi kata. Sahabat cerita Nabi kata. Nabi tak buat. Nah, macam semaya duha. Nabi cerita kelebihan semaya duha. Tapi tak ada satu riwayat yang menceritakan Nabi semaya duha ataupun Nabi mengekali di atas semaya duha. Tak ada. Tapi Nabi cerita kelebihan semaya duha. Cerita. Nak cari hadis Nabi sendiri buat semaya duha? Tak ada. Atau mengekali istiqamah di atas semaya duha? Tak ada. Bahkan kata Aisyah, Nabi terkadangnya dia nak buat satu perkara. Apa hak dia sebut kelebihan di atas perkara tersebut seumpama semaya duha. Tetapi Nabi bimbang takut memberati di atas umat. Maka Nabi tinggal perkara tersebut. Tu. Aisyah kata lagu tu. Iaitu semaya duha tu ada kelebihan. Nabi cerita. Tapi Nabi sendiri tinggal. Sebab takut jadi berat atas umat. Kata wajib, wahyu wajib kau sebagainya. Macam tarawih juga. Itu. Ada benda hak Nabi cerita. Tapi Nabi tak buat. Ada benda hak Nabi tak cerita, tak kata. Tapi sahabat cerita Nabi buat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lu kaza wa kaza. Contoh, sahabat cerita bahawasanya Nabi berbuat begitu begini. Maka hak ni dipanggil sunnah fi'liyah. Sunnah perbuatan Nabi. Sunnah yang dibangsa pada perbuatan Nabi. Hak tadi sunnah yang dibangsa kepada perkataan Nabi. Ada benda hak Nabi tak kata, Nabi tak buat. Orang lain yang kata dan orang lain yang buat. Sama ada di depan Nabi atau di belakang Nabi, kemudian orang mari cerita ke Nabi. Tetapi Nabi tidak ingkar. Nabi diam. Nabi senyum. Bermaksud perkara itu termasuk di dalam sunnah takririyah. Perkara yang diakui oleh Nabi, diikrar oleh Nabi. Maka sunnah juga. Ini supaya kita faham. Orang Melayu kita ni sunnah ni hak Nabi buat. Betul tak? Kefahaman kita orang Melayu ni, sunnah Nabi ni kan Nabi buat. Ada benda hak bukan Nabi buat pun sunnah. Betul tak? Ada? Seperti memuji Nabi. Nabi tak puji diri sendiri, melainkan mimbabit tahaddus bin nikmah. Melainkan Nabi cerita kelebihan Nabi itu sebab masuk daripada perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Tuhan kepadamu Nabi Muhammad, mu cerita. Cukup tu ya. Nabi cerita ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, kau gapo semua wala fakhra. Aku tidak menyombong, aku tidak bangga. Ini semata-mata Tuhan perintah aku supaya cerita apa nikmat Tuhan bagi. Ada sahabat puji Nabi banyak. Bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada puji dalam bentuk perkataan biasa. Ada puji dalam bentuk lagu, nyanyian, qasidah, madah. Memuji dalam bentuk lagu. Ada. Dan Nabi marah tak? Nabi tak marah. Bermaksud sunnah takririyah. Gitu dah. Kenapa ya lagu tu? Macam Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ni seniman. Satu hari Rasulullah masuk dalam masjid. Sahabat-sahabat bangun berdiri. Maka Rasulullah dengan sikap tawaduk Rasulullah kata, duduk. Jangan berdiri. Maka sahabat ni taat. Dah suruh duduk sungguh. Melainkan Hasan bin Sabit seorang tak duduk. Dia berdiri. Maka bila Hasan bin Sabit berdiri, sahabat kata, Hasan, Rasulullah suruh duduklah. Ya, aku nak berdiri, tak kira. Bila Rasulullah lalu di depan Hasan bin Sabit pun menyanyi. Mungkin dia seniman. Dia penyanyi. Dia pun katakan, qiyami lil azizi fardun alayya. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlus salimu yara hadzal jamal wa la yaqumu. Rasulullah dengar tu senyum. Tak marah. Tak kata, Hasan, ni melampau ni. Cukup. Jangan gini. Tak ada. Rasulullah senyum lagi. Artinya Rasulullah mengiktiraf pujian itu. Apa kata Hasan bin Sabit? Qiyami lil azizi fardun alayya. Aku berdiri untuk kekasihku ialah satu kewajipan ke atas diriku. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Dan meninggalkan kefarduan itu ialah perkara yang tidak betul. Betul tak? Tinggal benda wajib. Betul tak? Tak betul. Mari masjid kuliah duha, subuh tak semaya. Berat tu. Subuh tu wajib. Ajibtu liman lahu aqlus salim. Aku heran melihat orang yang ada akal yang baik, yang sejahtera, tidak gila. Yara hadzal jamal wa la yaqumu. Melihat ia akan ini kecantikan Allah Ta'ala jadikan, iaitu Nabi Muhammad SAW. Wala yaqumu, tapi tidak berdiri untuk
melihatnya, menghormatinya. Rasulullah senyum, tak ada marah Rasulullah. Puji Rasulullah ke maki Rasulullah tu? Puji. Maka masuk tak sunnah? Sunnah takririyah. Ini supaya kita kalau tengok orang duduk berqasidah, bermadaih, puji Nabi kata, ini bukan sunnah Nabi lah kau ni, bid'ah. Jangan gitulah. Nah, itu bukan bid'ah, itu sunnah takririyah. Faham? Habis itu. Jadi awaluddin ma'rifatullah maknanya al-muhim fi amriddin ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyah. Mana yang terpenting dalam urusan agama ialah mengenal hukum ketuhanannya Allah dan mengenal hukum sifat ketuhanannya Allah. Artinya kita nak ngaji lepas ni bukan yang ngaji hakikat zat Allah, hakikat sifat Allah, bukan. Tapi mengajinya ialah hukum ketuhanannya Allah. Dan hukum sifat ketuhanan Allah. Itu. Ma'rifatullah. Ini bukanlah makrifat, bukan makna makrifat zat, makrifat hakikat sifat, bukan. Bukan mengenal hakikat zat dan hakikat sifat. Bukan makna ni. Bukan makna ma'rifatullah ialah mengenal hakikat zat, hakikat sifat. Kalau gitu makna dia mati hidup kelik 10 juta kali pun kita tak akan kenal, tidak akan makrifat. Sebab Tuhan sendiri lagi. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Tuhan mempertakutkan kita daripada mengenal hakikat dirinya. Tak boleh. Bahkan Nabi pun sebut dalam hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Wa sifatih. Mu kena fikir pada makhluk Allah, kejadian alam ni. Jangan mu fikir hakikat zat Allah, hakikat sifat Allah. Kalau mu fikir juga, fatuhliku. Binasa agama kamu. Hancur agama kamu. Tu jadi tak semaya, gapo semua jadi karut-karut, tu ialah tu. Binasa agama. Patut apa maksud ma'rifatullah? Yakni ma'rifatullah maksudnya mengenal hukum ketuhanan mengenal hukum ketuhanan Allah dan mengenal hukum sifat ketuhanan Allah. Gitu dah. Itu maksud dia. Mana mengenal hukum ketuhanan Allah? Yakni hukum ketuhanan artinya satu zat yang kita nak mengaku kata dia tu Tuhan, mesti ada orang panggil hukum ketuhanan. Macam saya duk sebut sama, raja dan kerajaan sama tak? Tak sama. Raja tu tubuh dia, kerajaan tu hukum dia. Kita nak kenal raja, kena kenal kerajaan. Jangan saja kita pergi ke Melaka, jumpa orang nama raja, semua tuanku Melaka, jangan. Awak nama apa? Saya nama raja, ampun tuanku, selalu. Padahal Melaka ada raja tak? Tak ada. Dia nak cerita nama saya Raja Gopal. Kita tuanku selalu sebab kita tak kenal kerajaan dia. Ada tak kesultanannya, ada tak kerajaannya. Kena kesultanan kerajaan, baru kena sultan dengan raja. Sama juga. Nak kata Allah tu Tuhan, apa hukum ketuhanannya? Maka di sinilah nantinya, nanti di hujung-hujung habis sifat 20 ni kita akan bahas. Iaitu hukum ketuhanan ni ulama ambil daripada ayat Quran. Allah Ta'ala firman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara'. Hei manusia, kalian semua tu tak boleh lepas dengan Allah.
Tak boleh lepas dengan Tuhan. Nak kelik, nak ngatuk, nak tidur, nak sehat, nak sakit, nak berjalan, nak bergerak, nak diam, nak ketuk, nak berak, nak apa saja. Boleh lepas dengan Tuhan? Tak boleh lepas. Tak boleh lepas. Nak nyawa, nak seduk, nak hembuh. Tak boleh lepas dengan Tuhan. Nah. Tuhan pulaknya, wallahu huwal ghani. Allah Ta'ala kaya mutlak. Mana? Lepas sebuah serbi daripadamu. Daripada ayat-ayat Quran seperti inilah, ulama ambil menjadikan erti hukum ketuhanan ni dua. Istighnahu an kulli ma siwahu, satu zat yang nak mengaku diri dia tu Tuhan, pertamanya kena ada hukum ketuhanan yang pertama apa? Istighnahu an kulli ma siwahu. Dia terkaya daripada tiap-tiap barang selain daripada dia. Apa terkaya? Yang dia tak berajak gapo-gapo. Apa makna tak berajak gapo-gapo selain daripada dia? Artinya dia lepas sebuah serbi daripada benda lain. Lepas sebuah serbi. Bukan dia duk minta nasi dengan kita, makanan dengan kita. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyutaimu. Tuhan tak minta rezeki, nasi, makanan apa. Dah? Tuhan sebut dalam Quran. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Tak siapa darah daging korban kamu kepada Tuhan tu. Bukan Tuhan berajak pada darah daging korbanmu tu. Bukan Tuhan berajak pada piti duitmu tu untuk sedekah ke masjid ke berapa. Tak. Untuk batu agak susah ke. Tak. Tuhan tak berajak pada benda tu. Semaya banmu puasa rahamu. Tuhan tak berajak. Tuhan lepas daripadamu. Tuhan tak berajak. Bukan kata kita tak semaya 2-3 kali tu kat Tuhan letih, monyok Tuhan. Hei, dah. Nah. Hatta kalau seluruh dunia ni kafir habis licin pun Tuhan tetap Tuhan. Tak ganjak dan tak berkurang sedikit pun ketuhanan Tuhan. Gitu dah. Jadi jangan ingat kata Tuhan ni berajak ke dia. Berajak ke kita jangan. Alah sedaklah Tuhan, kita ni 5 kali sehari duk sembah dia. Hilir Tuhan ni. Gapo kita minta tak wiwi lagi. Siap mu Tuhan. Aku malah dah semaya sikit lagi. Sedap ugut Tuhan. Nah. Tu terbalik je dia dah. Tak kena tu. Dia tak kenal Tuhan tu. Tuhan ni tak berajak apa-apa. Mesti. Istighnahu an kulli ma siwa. Lepas tu, selain daripada dia, iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Selain daripada semua tak boleh lepas dengan dia. Berajak ke dia belaka. Nak wujud ke Tuhan. Kalau Tuhan tak buat, ada tak kita? Tak ada. Dah. Maka daripada dua hukum ketuhanan ni, istighna dengan iftiqar tadi. Istighnahu an kulli ma siwahu iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi tadi tu keluarlah hukum sifat ketuhanan. Bapa yang kita kata Tuhan tu mesti tak berajak gapo-gapo muga lain, semua tak boleh lepas dengan dia, keluarlah wujud kidai bakok mukhalafah kiam tu nanti. Dah. Itu nantinya. Maka maksud kenal Tuhan sini, kenal hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Itu maksud dia. Jadi bukanlah kenal Tuhan, kenal hakikat zat, hakikat sifat. Bagaimanakah hakikat zat Tuhan? Di mana Tuhan berada sekarang? Di langit ke? Di bumi ke? Ataupun di dalam diri makhluk ke? Tu siap tu kalau lagu tu cara mengaji, ma'rifatullah juga tapi bukan makrifat yang sebenar. Lepas tu maklifat dia panggil. Dia ni kena lipat ke setan. Habis. Bila dah kita kenal dia, gapo lagi hak Tuhan suruh? Wa tauhidih. Allah ni Tuhan yang menyuruh akan kita dengan mengenal akan dia. Satu. Dan Allah Ta'ala juga menyuruh ia akan kita dengan mentauhid akan dia, akan Allah. Dah. Ini orang panggil min atfil khasi alal ami. Menatafkan yang khusus di atas yang umum. Mengenal Allah tu umum. Lepas tu salah satu daripada benda yang kita kenal pada Allah tu ialah keesaannya Allah. Keesaannya Allah. Lepas tu dalam banyak-banyak yang kita mengaji nantinya ada satu sifat dipanggil wahdaniyah. Bersangatan esa Allah Ta'ala pada zatnya, pada segala sifat-sifatnya dan pada segala perbuatan-perbuatannya. Itu kan? Tu. Maka kalau setakat kenal, kemudiannya kita tidak mengesakan dia, tak jadi. Allah ada, Allah lah Tuhannya. Tapi boleh juga makhluk ni seperti Tuhan, boleh beri manfaat mudarat, obat boleh beri manfaat pada sihat,
Nasi boleh manfaat pada kenyang. Nah, aircon boleh beri manfaat pada sejuk. Tak jadi gitu. Syirik lah gitu. Tak mentauhidkan Allah tu. Nah, tu. Setelah mana kita kenal Tuhan, maka kita kena mengesakan dia. Esa pada zatnya, esa pada segala sifatnya, esa pada segala perbuatannya. Bahkan hak dekat dengan kita ni, perbuatan yang hari-hari kita duk jumpa ni, kipas musim dapat angin. Aircon kita on dapat sejuk, lampu kita on dapat cerah. Perbuatan siapa hakikat? Perbuatan aircon tabiat memberi sejuk, perbuatan kipas memberi angin. Siap kalau lagu tu syirik kita. Padahalnya wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan memberi kesan pada manfaat dan mudarat itu tidak adalah ia melainkan hanya ketentuan bagi Allah sahaja, satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Itu iktikad kita. Itu pegangan kita. Bermakna kita ni tiap-tiap masa kena mengesahkan Allah. Di sisi kita pasang aircon, Allah yang menjadikan sejuk. Pada adab sah menyalahi. Begitulah. Di sisi kita makan ubat, Allah jadikan sehat. Pada adab sah menyalahi. Itu lagu tu. Tu. Bukan kata dengan aircon Allah jadikan sejuk. Salah. Mana? Orang kata ada aircon tu saya tak mampu bagi sejuk lah. Kalau ke mana? Dengan obat Allah Ta'ala bagi sehat. Kalau tak ada obat tak sehat-sehat gitu. Tak. Nah. Lepas tu, di sisi kita makan obat, Allah jadikan sehat, pada adat sah menyalahi. Boleh saja makan obat banyak tapi tak sehat-sehat. Sebab bukan obat yang memberi sehat, Allah yang memberi sehat. Sebab tu kita sakit ni, batuk ni kat seminggu dah ni. Nah, habis segala obat batuk, cak ibu dan anak, cak orang tua dua orang, macam-macam dah. Nah, duk batuk-batuk lagi. Kita tak pergi mengamuk, pergi bakar kilai ubat batuk. Nah, mengamuk tak? Nah, tak kilai ni menipu dah ni. Bakar kilai ni. Bohong habis duit aku beli obat berpuluh-puluh, beratus-ratus dah. Tak semua sembuh. Dah. Kita diberi pahala kerana kita ikhtiar. Jangan tinggal ikhtiar. Jangan tinggal makan obat. Makan obat tetap makan obat. Tapi pegangnya tetap kena betul. Di sisi kita makan obat, mudah-mudahan Allah jadikan sehat. Tapi pada adat sah menyalahi. Apa? Sah saja Tuhan tak buat sehat. Pakai banyak mana obat. Yang sakit seterik sampai ke mati pun ada. Tu lagu tu baru mentauhidkan Allah. Gitu. Nah. Habis itu. Jadi Tuhan suruh tak kita mengesahkan dia? Suruh. Suruh mentauhidkan dia. Sebab tu salah satu daripada anwa'u syirki. Bagai-bagai syirik ialah syirik syirkut taklidi dia panggil. Syirik menjadi pok turut. Mana? Iaitu syirik fuak-fuak kafir penyembah berhala. Mereka ni pok turut untuk nenek moyang mereka. Kami ni tinggal aba'ana ala millati aba'ana. Itu kan dia sebut dalam Quran itu. Kami tidak ada buat benda lain melainkan kami dapati inilah agama yang ditinggal oleh bapak-bapak kami, untuk nenek moyang kami. Wa inna ala atharihim muhtadun. Dan kami di atas peninggalan untuk nenek moyang kami muhtadun, kami berpegang. Kami menjalani, kami mengikut saja. Mana? Itu berhala tu dikatakan sebagai pengganti Tuhan yang mampu memberi manfaat mudarat sama seperti Tuhan. Mereka kata Tuhan itu Allah juga. Mereka kata bukan Allah dah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau mu tanya ya kafir, siapa buat langit bumi? Hanya jawab Allah. Lepas tu, apa dah semua berhala ni? Kami sebenarnya menyembah Allah. Cuma berhala ni liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya memperdekatkan diri kami dengan Allah. Itu orang tengah di antara kami dengan Allah. Mana berhala ni mampu memberi manfaat mudarat seperti Allah Ta'ala memberi manfaat dan mudarat. Ini dia panggil syirkut taklid. Syirik pada mengikut untuk nenek moyang. Itu salah satu daripada syirik kafir yang menyembah berhala. Gitu dah. Itu kena tengok dalam kitab
Imam Sanusi, surah-surah. Karangan Imam Sanusi, iaitu dia bahas tentang anwa'us syirki, bagai-bagai syirik. Nah, syirik ni banyak. Situ. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Dalam kitab tu ada allazi tak? Ada deh? Tak ada deh. Kalau hak masa mengaji mula, tok guru tambah ni. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allazi ba'athahu Allahu ta'ala binubuwwatihi wa risalatihi. Dia tambah allazi tu. Apa tu? Tambah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allazi ba'athahu Allahu ta'ala binubuwwatihi wa risalatihi. Masa ngaji mula tu guru tambah allazi tu. Bunyi ginilah. Dan bermula rahmat dan kesejahteraan Allah Ta'ala tu minta turun kedua-duanya ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu allazi ba'athahu Allahu, yang melantik akan dia oleh Allah Ta'ala. Ada yang lagi tu dah. Ada yang allazi ba'athahu Allah. Tu. Habislah puji Allah Ta'ala. Kemudiannya musannif mengiringikan pula dengan selawat salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapakah musannif mengiringi selawat salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena sabit dalam hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif ni boleh untuk kita buat taghrib beramal, fadilah amal untuk kita rajin beramal. Tapi kita tak boleh jadikan hujah untuk wajib ke orang lain, tak boleh. Apa ya? Hadis dhaif kita tak boleh untuk ilzam memperwajibkan orang lain untuk beramal. Contoh, hadis dhaif banyaklah. Contoh pakai serban. Pakai serban ni hadis dhaif. Tak ada hadis yang sahih. Banyaknya hadis tentang imamah semuanya dhaif. Tapi kalau kita nak pakai serban dengan i'tikad kitanya nak amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dapat pahala. Dapat pahala kerana kita nak tiru Nabi. Itu. Tapi kita nak memperwajibkan orang lain. Oi, mana tak pakai serban ni? Awak tak ikut sunnah Nabi ni. Awak ni ahli bid'ah ni. Tak boleh itu. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menceritakan kelebihan serban semuanya dhaif. Maka hadis dhaif ni dibenarkan untuk beramal diri kita ya. Dia panggil li fadailil a'mal. Untuk fadilah amal, li taghrib, untuk menggemarkan kita beramal boleh. Tapi untuk jadi hujjah, ilzam yang memperwajibkan orang lain. Mu kena buat gini juga. Itu tak boleh. Sebab hadis dhaif tak boleh jadi sumber hukum hakam. Tak boleh. Tu. Maknanya disebut dalam hadisnya, barang siapa yang menulis nama aku di dalam kitab, maka senantiasalah malaikat memohon keampunan kepada orang yang menulis tersebut selama mana nama aku berkekalan dalam suratan yang ditulis tadi. Itu dah. Jadi daripada hadis yang dhaif seperti inilah ulama kita ambil sebagai fadilah amal, iringkan selawat selepas daripada puji Allah Ta'ala. Lagi pula, kenapakah orang panggil diiringkan selawat selepas daripada puji Tuhan? Kerana haqqullah muqaddamu ala haqqil makhluk. Hak Tuhan itu mesti didahulukan di atas hak makhluk. Kemudian lagi pula, sesuatu amal tu tidak diterimakan dia melainkan dengan adanya selawat salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk doa. Termasuk juga apa-apa orang panggil penulisan kita ni. Seperti karangan Tok Syekh. Sebab tu apa nama ni? Semaya kita cuba tengok. Ada selawat salam tak? Ada. Kita nak berdoa. Orang yang berdoa, ya Allah,
Wi kaku gani ya Allah. Macam sekala lah. Malah nak panjang-panjang. Amin. Orang ni tak ada adab ni dalam doa. Tak ada adab dalam doa. Orang beradab dalam doa, puji Tuhan dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bukan auzubillah. Auzubillah nak baca Quran. Nah, ramai mana orang nak baca doa auzubillah juga. Nak baca Quran auzubillah. Iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila nak baca Quran, minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ada pun baca doa, tak perlu auzubillah. Bismillah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Itu. Dah. Adab dalam doa disertakan selawat salam supaya doa tu tidak tergantung. Maka supaya tidak jadi tergantung amalan menulis kitab ni, maka musannif mengiringkan selawat salam juga ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu kata dianya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ba'athahu Allah ta'ala binubuwwatihi wa risalatih. Terjemahan Melayunya, dan rahmat. Nah, dan bermula rahmat. Rahmat ni dia terjemuh serta tafsir dah daripada selawat as-salatu. Selawat daripada Allah dengan makna rahmat. Gitu dah. Dia ada dua pendapat. Satu pendapat ulama, dia kata selawat daripada Allah ialah rahmat, selawat daripada malaikat dengan makna istighfar, selawat daripada manusia, jin dan makhluk-makhluk yang lain. Mana? Tumbuh-tumbuhan, pukul bukau, gunung ganel, lembu kubai, itik gajah rimau ni dipanggil doa. Gitu dah. Ada satu pendapat lagi yang kata selawat daripada Allah dengan makna rahmat, selawat daripada malaikat ke, jin ke, manusia ke, lembu kubai, itik gajah rimau ke, gapo, doa belaka. Maka dua pendapat ni ikhilaf ke? Tidak. Sebab apa? Sebab pendapat yang mengatakan selawat daripada malaikat dengan makna istighfar, istighfar termasuk jumlah doa. Betul tak? Kerana istighfar, apa makna istighfar? Sinta pada kata istighfar tu dipanggil sinta lit talak. Sinta pada kata istighfar ada sinta kan? Sinta tu dipanggil maksud lit talak. Lit talak ni mana? Sinta untuk menuntuti, meminta. Talak ke apa? Talabul maghfirah. Tuntut keampunan daripada Allah. Faham tak? Jadi kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Apa maksud? Maksudnya kita minta keampunan Allah. Meminta tu doa tak? Doa. Karena doa tu makna talabu syai'i minal adna ilal a'la ala wajhi tadarru' bi niyatil ibadah. Itu dipanggil doa. Doa-doa ni artinya talabu syai'i, minta sesuatu. Minal adna, daripada kita peringkat yang rendah. Ilal a'la, kepada Tuhan peringkat yang tinggi. Ala wajhi tadarru', di atas wajah merendahkan diri, merendahkan hati. Bi niyatil ibadah, dengan niat ibadah. Bukan niat Tuhan tak tahu dah. Bukan kata minta ya Allah Rabbana Allahumma Rabbana panjang baca doa. Atau mana panjang sangat baca doa. Oh lah kita kena minta banyak sikit dengan Tuhan. Kalau tak minta banyak Tuhan tak tahu pula kita nak gapo. Kafir selalu tengah berdoa tu. Nah, kita minta dengan Tuhan bukan Tuhan tak tahu. Tuhan Maha mengetahui. Tak minta pun Tuhan tahu. Tapi kita minta tu sebab apa? Sebab Tuhan suruh kita minta. Sebab Tuhan suruh kita menzahirkan sifat kehambaan. Tuhan lebih suka. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah dia murka, amat-amat murka kita tinggal minta ke dia. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Anak Adam ni bila dia minta acak-acak kali, maka ketika tu manusia pakat beci ke dia. Betul tak? Orang minta sekali dua kita boleh beri lagi. Betul tak? Mari minta rumah. Nak pinjam duit ke, nak beras ke apa. 2-3 kali boleh lagi. Lebih pada 3 kali. Mungkin tak ada kerja lain ke? Selalu dah lah. Tobik dah awak sebenarnya ni.
Nak makan nasi sendiri pun minta. Kau kuat batuk ni. Tak boleh ni. Ai. Boleh dah. Kita berhenti situ dulu dah. Kita berhenti situ dulu. Doa-doa biar sembuh batuk. Hari Selasa deh. Di sini Selasa kalau cuti sekolah, cutilah. Molek cuti. Molek cuti.